KPM. Halo, Assalamualaikum. Selamat sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Sukses SPM 2021. Bersama dengan saya hari ini selaku hos anda, Wani Carey. Apa khabar anda semua yang di rumah? Wani doakan agar anda semua sihat-sihat belaka, sentiasalah jaga kesihatan anda. Duduk rumah tu tak ada buat apa, kenalah sentiasa bersenam, okey? Pastikan diri anda sentiasa sihat. Pentingnya kita sebagai rakyat Malaysia untuk sama-sama bertanggungjawab memutuskan rantaian COVID-19 ini. Bagaimana caranya? Sentiasalah pakai hand sanitizer, pakai pelitup muka dan paling penting jaga penjarakan sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Dan ingat, jika tiada urusan penting, jangan keluar rumah. Okey? Alright, untuk subjek kita hari ini, sama-sama kita nak belajar satu subjek elektif yang sangat menarik, iaitu lukisan kejuruteraan. Subjek ini pentinglah untuk mereka yang nak menceburi bidang engineering ataupun nak jadi our future engineer nanti. Okey, jadi kalau anda nak tahu apa kandungan kita hari ini yang kita akan belajar bersama dengan guru kita nak saksikan dulu profil guru kita pada hari ini. Merupakan guru cemerlang PKEE pada tahun 2009 hingga 2014 dan mempunyai pengalaman selama 28 tahun mengajar dalam subjek ini. Jadi mari kita bawakan ke studio bersama dengan kita hari ini Cikgu Jamhuri. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Cikgu. Selamat datang ke studio Sukses. Dan ini merupakan kali pertama Cikgu bersama dengan saya untuk subjek ini. Dan okey Cikgu, sebelum kita nak tanya apa yang akan cikgu sama-sama ajar hari ini, seperti biasa Wani akan menjemput semua guru jemputan kita untuk pergi ke meja istimewa di sebelah sini untuk kita membuat sanitasi tangan sebagai langkah pencegahan awal. Jadi cikgu boleh pakai dulu. Tu dia. Wani pun pakai. Okey. Jarak pun kita sudah jaga dan Wani nak pesan kita akan memakai pelitup muka selama rancangan ini berlangsung ya Cikgu. Alright, sekarang ini sebelum nak tanya Cikgu topik apa yang telah Cikgu pilih, kita nak bawakan terus bersama dengan kita hari ini 6 murid dari sekolah Cikgu sendiri. Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar Seremban yang akan bersama dengan kita pada hari ini. Jom kita persilakan mereka semua. Assalamualaikum, apa khabar semua murid-murid? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey. Tu dia. Waalaikumsalam. Penuh bersemangat di hari Ahad ini ya. Okey, jadi Kak Wani nak dengarkan semangat anda. Jadi sila perkenalkan nama, umur dan cita-cita anda. Kita mulakan dengan Alia. Silakan. Selamat sejahtera. Nama saya Alia Atika binti Zazali dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Cita-cita Alia nak jadi apa Alia? Jurutera awam. Jurutera awam. Wow, okey, bagus. Terusnya kita nak tanya Nabil. Selamat sejahtera. Nama saya Muhammad Nabil Hairi bin Kamal Hairi. Saya dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Cita-cita saya untuk menjadi jurutera awam. Jurutera juga. Wow, menarik. Seterusnya kita nak tanya Ilham. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Ilham Hafiz bin Azmazi dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Cita-cita saya ingin menjadi seorang engineer. Engineer. Okey, bagus. Nampaknya kesemua mereka nak menjadi engineer di sini. Kita teruskan dengan Danish. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Danish Haikal bin Ahmad Junaidi. Daripada Sekolah Teknik Tuanku Jaafar. Cita-cita saya untuk jadi jurutera dalam bidang electric power. Wow, itu dia Danish Haikal. Nama awak sama dengan nama adik Kak Wani ya, Danish. Okey, seterusnya kita nak tanya Daniel. Assalamualaikum. Nama saya Ahmad Daniel bin Muhammad Saiful Nizam daripada Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Cita-cita saya untuk menjadi jurutera elektrik. Jurutera elektrik. Okey, dan akhir sekali kita ada Haziq. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aziz bin Jaafar dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Cita-cita saya nak menjadi jurutera elektrik.
Menjadi jurutera elektrik, rata-rata di sini ke-6 murid cikgu hari ini semua mempunyai cita-cita nak menjadi seorang engineer, ya cikgu? Ya, betul. Sama-sama kita doakan mereka dan agar mereka dapat segala input dan teknik menjawab pada hari ini. Tapi sebelum kita nak teruskan, kita nak dengarkan dulu pandangan calon SPM mengenai subjek lukisan kejuruteraan ini. Mari kita dengarkan. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nurul Amira Zahira binti Surip dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Bagi saya, subjek lukisan kejuruteraan ini tidaklah terlalu susah. Apa yang penting, kita kena faham konsep dan banyakkan buat latihan. Kalau kita tak faham, kita kena terus tanya cikgu tau. Bye. Selamat berjaya semua. Assalamualaikum. Hai, saya Emilia Fazrina binti Muhammad Faris dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Bagi saya, subtopik yang saya gemari ialah lukisan elektrik. Dan subtopik yang agak sukar bagi saya adalah lukisan bangunan. Apa-apa pun, good luck to all SPM candidates. Selamat berjaya. Bye-bye. Assalamualaikum. Nama saya Sarah Nur Afika binti Alfian daripada Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Saya suka sangat lukisan kejuruteraan ini kerana disebabkan minat saya dalam lukisan, saya boleh memberi dedikasi yang lebih di dalam subjek ini. Bab yang paling saya suka adalah lukisan perspektif dan lukisan oblik, lukisan isometri. Terima kasih. Didik TV KPM. Itu dia, kita dah dengarkan pandangan calon SPM mengenai subjek ini dan saya ada dengar tadi cikgu, lukisan kejuruteraan ada banyak bahagian. Dan mungkin hari ini cikgu boleh terangkan topik apa yang telah cikgu pilih dan bagi tahu sekali apa objektif pembelajarannya cikgu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadilah pandangan daripada pelajar-pelajar tadi. Kita dah dengar dan memang subjek lukisan ni dia banyak topik sebenarnya, banyak topik. Dan hari ini kita fokus pada satu lah tajuk iaitu isometri. Apa dia isometri? Dia punya isometri ni nama lain dia adalah lukisan 3D. 3D juga. Benda yang nampak lebih real lah. Itu dia lukisan 3D. Jadi antara objektif dia hari ini supaya pelajar dapat menggambar. Dia perlukan konsep dia untuk menghasilkan lukisan 3D ni daripada lukisan ortografik. Pelajar kena daya imajinasi. Menggunakan daya imajinasi yang tinggi. Okey. Nampaknya hari ini murid-murid kita dan semua yang di rumah perlu bersiap sedia untuk mempunyai imajinasi yang tinggi untuk kita sama-sama dapat kuasai untuk tajuk kita isometri hari ini. Tapi sebelum kita teruskan, apa kata kita berehat seketika dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey dalam subjek kita hari ini lukisan kejuruteraan, tajuknya isometri bersama dengan Cikgu Jamhuri ataupun lebih dikenali sebagai Cikgu Jam. Cikgu Jam, ya betul. Itu dia. Hebat nama samaran tu Cikgu. Cikgu Jam. Okey, jadi sebelum kita nak teruskan, Kak Wani nak tanyalah, murid di atas talian dah bersedia ke belum tu? Boleh tak Kak Wani nak dapatkan thumbs up daripada anda kalau anda sudah bersedia? Thumbs up semua. Ya. Okey, bagus. Jadi jom kita teruskan dengan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan cikgu. Ya, terima kasih Wani. Jadi untuk hari ini kita akan tengok tajuk, salah satu daripada tajuk yang ada dalam lukisan kejuruteraan. Okey. Ni saya punya profil tadi. Tajuk yang kita fokuskan hari ini adalah isometri. Okay. Isometri kalau tengok dekat sini ada bongkar-bongkar. Okay. Ini bongkar, yang ini ada castle apa benda. Ada macam bentuk sebenar. Okay. Macam bentuk sebenar. Jadi dia akan dilihat daripada tiga pandangan digabungkan, sebenarnya digabungkan tiga pandangan untuk menghasilkan bongkar yang sebenar. Contoh macam dekat yang ada dekat depan ni. Okay. Pada saya ni dia kalau berkala-kala dia nampak lagi menarik ya.
Ya. Jadi color dia ni, warna-warna ni adalah mewakili pandangan sebenarnya. Oh. Okey, apa dia pandangan, macam mana pandangan? Okey, kalau katakan warna kuning. Ini warna kuning ni sebenarnya yang kita lihat daripada atas saja. Okey, maksudnya kalau kita lihat pada atas, dia akan fokus pada warna kuning saja. Yang kita tengok secara 90 darjah. Kita nampak kuning saja. Ya. Jadi, yang tu pandangan pada atas. Kalau yang biru dengan kuning ni digabung. Okey, digabung dia akan jadi pandangan hadapan. Pandangan hadapan. Pandangan hadapan. Pandangan hadapan untuk kuning dan biru atau biru saja, cikgu? Yang ni dua-dua. Dua-dua. Kuning dengan biru digabung. Yang tadi kuning saja. Manakala satu lagi pandangan, yang ini adalah pandangan sisi, dipanggil pandangan sisi. Ya. Jadi sebab tu kita buat contoh untuk bongkah-bongkah ni ada color. Sebab salah satu color dia akan lebih menarik minat pelajar. Betul. Ya. Selain daripada dia menggunakan daya imajinasi kan. Jadi apa yang anda tahu tentang lukisan geometri, lukisan isometri? So, secara amnya lukisan isometri adalah lukisan 3D. 3D? Maksudnya 3D itu tiga pandangan dimensi. Kita gabungkan. Tiga dimensi lah. Okey. So, dia adalah lukisan yang menggambarkan tiga dimensi, iaitu ukuran kelebaran, ketinggian dan kedalaman. Nanti kita tengok mana dia kelebaran, ketinggian dan kedalaman tu. Okey. Dan objek yang kita lukis, dia akan memperlihatkan tiga pandangan yang saya nyatakan tadi, iaitu pandangan atas, hadapan dan juga pandangan sisi. Macam mana rupa bentuk dia? Okey, contoh macam inilah pandangan yang ada ni. So, pandangan atas yang kita lihat, kalau tahu mata daripada sini kita tengok. Ni pandangan atas. So, akan nampak pandangan apa? Ni. Pandangan ni. atas. Pandangan atas akan nampak ni. Okey, ini akan nampak daripada pandangan atas. Ya. Manakala pandangan hadapan digabung pula, katakan okey ini. Yang ini pun akan nampak juga untuk pandangan hadapan. Dua pandangan tu dia akan bergabung. Manakala satu lagi pandangan sisi daripada sini. Ni pandangan sisi, dia akan gabung dengan ni pandangan ni. Maksudnya setiap pandangan tu, cikgu, kedudukan mata tu mesti akan berubah kan, cikgu? Ya, betul. Kedudukan arah mana kita nak pandang. Ya. Yang itu kita nak lihat. Yang itu penting pelajar kena ambil tahu. Ya. Jadi kalau kita dia salah kedudukan, salahlah. Sebab tu kena imajinasi yang tinggi. Ya, betul. Okey, contoh macam ni. Yang pertama ni. So, pelajar yang saya kata perlu imajinasi, dia bagi adalah pandangan yang ni dipanggil sebagai ortografik. Ortografik ni pelajar dah belajar. Kenapa? Ortografik ni dia macam reverse process sebenarnya. Dia orang dah belajar sebelum ni lukis rajah ni daripada bentuk bongkah ni. Yang itu mudah. Daripada pandangan dia tak panggil sebagai isometri, dia tak kenalkan lagi sebelum tajuk sebelum ni. Ya. Dia panggil sebagai bongkah saja. Bongkah kepada bentuk ortografik. Jadi bila isometri, barulah dia namakan isometri. Tapi yang ni tetap dah pelajar tahu dia adalah pandangan ortografik. So, ini pandangan ortografik sudut ketiga. Yang sekarang ni dah dipermudahkan hanya sudut ketiga sahaja. Okey? Jadi murid-murid kena tahulah. Yang ni sudut ketiga, susunan dia yang atas ni, ni tetap dipanggil sebagai pandangan atas. Okey? Ataupun pelan. Pandangan atas. Bawah daripada pandangan atas ini pandangan hadapan. Okay. Dan satu lagi tu pandangan sisi ya. Okey. Jadi dia kena gabungkan tiga pandangan ni untuk menghasilkan satu bongkah. Isometri. Yang itu dipanggil isometri. Mesti ada tiga-tiga elemen ni. Okey, mesti tepat. Jadi macam mana dia nak menggambarkan dia tu? Okey, banyak kaedah untuk menyelesaikan soalan yang berbentuk ni. Ya. Sama ada pelajar boleh gunakan kaedah bongkah, kan? Itu konsep lah. Yang tu dah murid-murid dah belajar lah.
So hari ini kita nak go through lagi supaya lebih mendalam lagi kefahaman belajar. Okey. Yang ini dipanggil sebagai satah isometri. Mesti ada asas dia satah isometri. Jadi dalam satah isometri selalunya diperkenalkan dengan sudut 30 darjah. Di kiri dan juga di kanan dan juga di kiri dia. Sudut sama 30 darjah. Jadi kalau yang ni secara yang besar ni dia akan jadi berapa sudut ni agak-agak ni? Straight line 180. Tolak 30 akan jadi 120 darjah. Yang itu konsep asas. Jadi kaedah untuk menghasilkan, yang ini saya namakan dia sebagai bongkah. Kita nak dapatkan dulu bongkah asas. Bongkah asas ni ini adalah ukuran yang diambil daripada pandangan hadapan. Katakanlah pandangan hadapan sini berapa ni? 2, 4, 6. Setiap kotak kecil tu dia mewakili 10 mm. 10 mm. Dan kita kiralah nanti. Yang ni akan mewakili pandangan hadapan, kelebaran dia. Pandangan sisi akan mewakili kedalaman dia. Okey, lepas tu tinggi dia kita ambil lah ketinggian. Sebab tu dia ada 3. Kelebaran, kedalaman dan juga ketinggian. Kalau katakan objek ni kan. Satu objek ni. Okey, pandangan hadapan. Yang pandangan hadapan itu dipanggil sebagai kelebaran. Sisi kita panggil sebagai kedalaman. Dan ini tinggi. Satu lagi tinggi. Ketinggian. So dia ada tiga aspek yang kita akan ambil lah untuk pandangan ni. Bila kita dah dapat bongkah ni, barulah kita lakarkan pula ataupun kita pindahkan pandangan ni ke kotak-kotak ni tadi. Yang ni untuk pandangan hadapan, yang ni untuk pandangan sisi, yang ni untuk pandangan atas. Okey, satu lagi, selalunya dia akan bagi arrow. Okey, nanti kita tengok apa kegunaan arrow tu. Okey. Lakar dulu bentuk daripada pandangan. Yang ni ambil daripada pandangan mana? Okey, pandangan hadapan. Jadi ini outline dia je. Jadi maksudnya kita pandang kepada pandangan hadapan tu daripada depan sampai ke belakang. Inilah rupa bentuk dia. Ini outline dia saja. So dekat sini tak ada apa-apa. So yang sebelah sini akan jadi kosong lah. Tak ada apa-apa. Okey, lepas tu barulah kita kita mergekan lagi, kita gabungkan dengan pandangan-pandangan lain. Okey. Yang ini digabungkan pula dengan pandangan atas. Yang ni pula dia dapatkan pandangan kosong kat sini. Sebelah sini kosong. Tak ada apa-apa. Dan kemudian barulah digabungkan dengan pandangan sisi. Dia ada garisan serong dekat sini, satu lagi ada dekat sini. Okey. So digabungkan semuanya tu barulah kita dah boleh nampak macam mana rupa bentuk objek yang ataupun bongkah yang kita nak lukis. So lepas tu kena boldkan dia, hitamkan. Yang ini tadi yang garisan merah ni semua tu adalah lukisan ataupun garisan binaan. Jadi markah ada untuk garisan binaan tu, ada markah. Tapi taklah sebanyak markah yang diberi pada garisan objek. Jadi pelajar jangan lupa untuk hitamkan. Hitamkan garisan objek. Sebab kalau pelajar terlebih hitam, katakanlah contoh patutnya ni kan panjang, dia terlebih panjang sikit je, terlebih panjang sikit. So bila terlebih panjang sikit macam ni, tak dapat markah untuk garisan objek tersebut. Ataupun terkurang pun tak dapat juga. Dia mesti ngam-ngam. Dia ada adalah had terima, dia bukanlah teruk sangat pada pemeksa nak bagi markah. Dia ada had terima 1 mm sampai 1.5 mm. Jadi mm tu bukannya besar sangat kan. Jadi ketepatan sangat dititik beratkan dalam lukisan juruteraan. Okey. So yang ini dapat dia tengok tadi. Dia tengok daripada pandang mana? Dia punya posisi untuk pandangan hadapan kan? Okey. Apa yang dia tengok? Pandangan hadapan. Ni dua ni
dekat situ. Itu posisi kedudukan, biar pelajar perlu tahu kena tengok dia daripada arah mana. Okey, posisi sini. Posisi kedua ni adalah untuk pandangan sisi. Okey, apa yang akan nampak? Okey, 2 pandangan yang digambarkan kala hijau tu. Dan satu lagi posisi daripada atas. Kita pakai terbang lah. Okey. So jadilah gambaran dia macam tu. Ya. Itu konsep asas. Bermaksud di sini cikgu, kita nampak cikgu menggunakan warna yang berbeza. Adakah murid pun perlu menggunakan warna pelbagai? Tak payah. Dalam nak menjawab tu dia tak ada pakai color. Pensel warna tak perlu. Tak perlu. Ini kita nak nampak dia lagi menarik supaya pelajar akan tertarik. Ya, tertarik tak semua. Kak Wani tertarik tengok warna-warna ni. Okey, mereka tertarik cikgu. Okey. Kita tengok yang kedua pula macam mana. Sebab dalam lukisan isometri ni dia ada juga lukis benda-benda yang bulat, kan? Jadi benda-benda yang bulat ni dalam lukisan isometri dia tak akan nampak bulat. Dia akan nampak bentuk lain. Okey, ini asas tadi bongkah. Tak apalah, tak payah nak terangkan lagi macam mana pelajar nak menghasilkan bongkah, tak perlu nak ajar lagi. Okey. Tengok yang tadi dia ada 3 pandangan, sekarang cuma dia bagi 2 pandangan saja. Bila 2 pandangan, dia pelajar ni atau murid ni kena menggunakan daya imajinasi yang lebih lagi. Lebih tinggi lagi. Sebab dia nak gambarkan daripada 2 pandangan saja. Yang ni pelajar kena tahu. Yang ni, yang atas tetap dia akan jadi pandangan atas. Okey. Bawah dia mesti pandangan hadapan. Okey. Ini konsep macam mana kita nak buat bulatan. Okey. Dia menggunakan kaedah 4 center method dipanggil. 4 center method, kaedah 4 pusat. Okey. Okey, 4 pusat. Jadi mana nak dapatkan pusat? Okey, bila macam mana kita nak dapatkan pusat? Yang ini kita tengok dia bentuk dia adalah bentuk rhombus. Jadi daripada dalam bentuk rhombus tu, jangan salah ambil dia sebagai pusat. Ini pusat pertama. So pusat pertama tu dia ambil daripada mana? Kalau tengok dekat sini ni ada sudut. Ini pun ada sudut kan? Ini betul. Sudut ni kurang daripada 90 darjah. Yang sudut ni lebih daripada 90 darjah. Kita ambil sudut yang besar untuk jadikan dia pusat. Okey. Ini daripada bawah, ambil pula daripada atas. Daripada atas ni untuk dapatkan bentuk lengkung. So dia akan gabungkan 4 lengkung. Ya. Kemudian ini pusat yang kedua untuk dapatkan lengkung kedua tu. Okey. Ini garisan lurus, tak ada masalah, lurus biasa je. Okey. Pusat dipindahkan. Ni jarak ni dipindahkan, jarak ni diambil ni. Jarak ni ambil je dekat sini, okey, pindahkan. Dapat untuk dapatkan lengkung sikit ni. Ya. Okey. Kemudian yang kedua ni kita sama juga kaedah dia, kita pindahkan dia punya pusat saja. Bila kita dah dapat pusat, kita pindahkan dia punya pusat sahaja. So akan dapat bentuk lebih kurang macam itulah. Okey, itu tengok daripada atas. Digabungkan jadi macam tu. Kemudian daripada hadapan. Okey, bila tengok daripada hadapan, apa rupa dia? Rupanya macam tu. Saya ingatkan bulatan tu atas tu je cikgu, rupanya sampai bawah. Jadi jangan tertipu. Pandangan mata kita ni kadang-kadang tipu kita. Jangan tertipu. Sebab tu dia pelajar perlu gabungkan 2 pandangan tu untuk mendapatkan objek sebenar. Okey, baik. Yang ni kita lukis. Jadi bila garisan-garisan lengkung tu markah dia lebih sikitlah. Okey, jadi cikgu, tadi kita dah tengok ada 3 pandangan dan untuk rajah kedua ni 2 pandangan. Lepas ni kita nak tengoklah sama ada anak murid cikgu hari ni faham betul-betul ke tidak untuk isometri ni. Jadi bersiap sedia kerana sekarang kita nak berehat dulu dan lepas ni kita akan kembali dalam Sukses SPM 2021. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama dengan saya Wani Carey dalam subjek kita hari ini lukisan kejuruteraan. Bersama kita lagi Cikgu Jamhuri Muhammad Jamil ataupun Cikgu Jam. Kita nak teruskan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan ya, Cikgu. Betul. Pelajar perlu lebih bersemangat. Okey. Pelajar perlu lebih bersemangat untuk menghadapi SPM. Yes. Jadi kita tak tahu lagi bila akan masuk sekolah. Okey, kita teruskan. Satu lagi konsep yang perlu saya titik beratkan dekat sini. Kaedah nak bina lengkung. Okey, tadi kita dah tengok garisan lurus, kita dah tengok bulat, dah kita tengok. Kita nak tengok bina lengkung dengan menggunakan kaedah pindah ukuran ataupun dipanggil sebagai kaedah koordinat. See? So ini contoh. 3 pandangan digabung. Macam biasa kita buat kotak dulu. Okey. Kemudian barulah kita menggambarkan dia. Ini gambaran asas. Jadi, mana kita nak tengok lengkung tu dekat mana? Lengkung kalau tengok dia ada pada pandangan sisi ni. Okey? Sisi. Okey, kalau kita tengok sini pandangan hadapan yang ni lah. Bentuk ni dah ada. So daripada pandangan sisi. Ni, bentuk lengkung. So bentuk lengkung tu ada dekat mana? Ada dekat sini. So yang gambaran dia lengkung tu ada dekat sini dan satu lagi dekat sini ni. Wah, dia bentung ni. Dia agak susah sikitlah. So kita nak tengok macam mana kaedah dia kata pindah ukuran tadi kan. Okey. Ini kaedah yang pertama kita nak tengok kaedah nak buat lengkung pada permukaan yang rata saja. Okey. So yang ini kaedah 4 cm tadi. Satu lagi kaedah 4 cm tu, okey, yang ini satu rombus. Kalau kita ikut sini dah ada 4 rombus. Jadi daripada satu rombus ni pun kita boleh ambil ukuran ni, pindahkan je ke belakang ni. Pun dah dapat pusat untuk buat lengkung ini. Yang ni tadi. Yang saya dah lukis awal tadi kan. Okey. Inilah lengkung ni. Yang saya lukis tu tak cantik sebab saya tak pakai alat. Pelajar ataupun murid-murid ni kena pakai alatan yang telah ditetapkan untuk lukisan kejuruteraan. Okey, barulah terus buat garisan objek. Dan yang kaedah saya nak tunjuk ni kaedah pindah titik. Okey, kaedah pindah titik ni. 1 2 3 4 ni lah sebenarnya. 1 2 3 4 ni. Ni lah, dia buat garisan. Sampai ke mana? Sampai ke titik lengkung ni saja. Kemudian dia buat garisan pula ke sini. So, ukuran ni dia ambil terus daripada sini. Pertama, satu sini, terus ambil sini satu. Yang kedua, terus ambil yang kedua sini. Jadi terus tandakan. So kita akan dapat titik-titik tu lah. Kalau ikutnya ada berapa titik? 1 dikira sini Yang kedua ni pun dikira. 3, 4, 5, 6. Wah. Ada 6 titik tu digabung untuk buat garisan lengkung. Kemudian barulah. So nak buat garisan lengkung ni pun ada alat dia dipanggil sebagai French curve. Okey. Saya tunjuklah itu pelajar tahu. Barulah boleh menghasilkan garisan yang cantik ni. Lengkung. Markah untuk titik ni banyak markah. Setiap titik ni ada markah. Ya. Sama dengan, okey, contoh ya. Kalau katakan satu garisan ni nilai dia setengah markah. Setiap titik ni semua setengah. Berapa dah tu cikgu? Kalau kat sini ada 6 titik, dah ada 3 markah. Yang ni garisan lurus ni 1, 2, 3, 4. 4 je garisan lurus tu. 4 kali setengah, 2 markah. Ini baru titik, belum garisan lengkung lagi. Garisan lengkung ada lagi markah lain, 1 markah. Jadi 3 campur 1 dah jadi 4. Yang ini tak banyak markah. Kalau garisan ni tak banyak, tak sebanyak ni lah. Garisan ni dah titik. So penting untuk pelajar tahu. Okey. So yang ni seterusnya kita tengok contoh yang ketiga. Ini kalau semua straight garisan lengkung tak ada, tak adalah susah. Ini kira mudah lah ni. Mudah. Jadi pelajar untuk tahun ni, dia orang ni semua format baru, KSSM. Ya. Jadi kalau sebelum ni isometri akan bawa 20 markah. Jadi bermula tahun ni sehinggalah ke depan ni, dia tak semestinya 20 markah. Dia mungkin 10, mungkin 15, mungkin 20. Bergantung kepada tahap kesukaran soalan. Kalau katakan contoh macam ni, mungkin dia keluar.
Tapi markah dia taklah banyak. Mungkin 10 ataupun 15. Macam biasa, buat kotak. Jangan lupa. Okey, bila buat kotak ni senang untuk pelajar menggambar. Betul? Combine dulu. Okey, ni mana dia ambil ni? Okey. Dia ambil katakan ni kotak ni dulu. Okey. Kotak ni. Ni digambarkan dekat sini. Okey. Yang lepas tu yang ni, tinggal ni, setengah ni. Ini sebenarnya, dekat mana ni? Nanti dia akan ambil kat situ kan. Okey. Digabungkan pula daripada dengan kotak sini ni. Ni kotak ni. So, dia tahu kawasan ni kosong. Kemudian, barulah dia ambil garisan serong tu, menggambar. Jadi, dah dapat lebih kurang gambaran bentuk yang pelajar perlu lukis. Ya. Kemudian, Hitam bukan sahaja. Jadi, kalau tengok kat sini, yang macam ni garisan ni panggil satu. Tapi garisan ni panjang walaupun sama ni kan. Tapi dia ada dua bahagian. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. So akan ada 24 garisan. Konsep biasanya dia akan bagi 3 ataupun 4 markah. Ya. Kalau contoh 3 tadi kan, 3 markah ataupun 4 markah, bagilah 4 markah. 4 markah untuk konsep. Okey. So, kalau kata markah keseluruhan ni adalah 10, ada lagi 6 markah betul. 6 markah ni untuk item based on 24 garisan tu. Yeah. So, 6 bagi 24 lah. Nanti so akan dapatlah berapa setiap garisan tu, nilai dia berapa. Yang itu kaedah pemarkahan yang biasanya diberi untuk isometri ni. Okey, Nabil faham Nabil? Faham? Okey, bagus. Lepas ni nanti cikgu ada soalan nak tanya mereka tak? Okey. Kita yang ni semua dah tunjuk kan? Kita tengok soalan seterusnya lah. Okey, siap sedia. Okey. Yang ni nak menggambarkan di mana sebenarnya saya terlupa. Ni. Arrow. Tu Alia tengah berdiri kat situ tu. Kedudukan. Sebab tu kedudukan dekat sini. So pelajar dah tahu yang mana belah kiri, yang sebelah mana sebelah kanan. Kalau kat sini, ini sama kot. 2, 4, 6. 2, 4, 6. Ni tak nampak sangat lah. Sebab sini pun 60. Sini pun 60. Belah kiri, belah kanan sama 60. Jadi tak nampak sangat. Okey, kita next. Okey. Sebelah sini. Boleh kita tanya pelajar kot. Ini macam boleh tahan ni cikgu soalan ni. Sebab ini dah ada lengkung. Kita tanya pelajar yang basic je dulu. Okey. Sebelah kiri kalau katakan ada kotak, kita belum buat kotak lagi asas kan? Kotak asas untuk pandangan sisi berapa mm? Belah kanan berapa mm? Okey, kita tanya pelajar. Siapa nak cuba jawab? Belah kiri berapa ada yang nak cuba jawab? Seorang jawab belah kiri, seorang belah kanan. Ilham, boleh jawab Ilham? Saya nak jawab. Siapa itu? Danish. Okey, Danish, sila. Belah kiri ada 6. Belah kanan? Belah kanan ada 7. Kiri 6, kanan 7 ya? Betul 2, ke cikgu? 4, 6, 7 ke 8? 7 atau 8, Danish? 8. 8. Okey. Mata Danish sudah tertipu, cikgu. Bahaya tu. Kalau salah macam tu, even salah satu tu dia akan libatkan banyak nanti garisan. So, berhati-hati semasa menjawab. Fokus betul-betul pada soalan. Okey. Betul lah seperti mana yang dia katakan tadi. Okey, kita gambarkan dulu dia punya bongkahnya. Ni kata tadi 60, yang ni sebelah sini 80. Lepas tu barulah kita add in, masukkan gambaran daripada 3 pandangan ni tadi. Okey. Digambarkan macam ni dulu. Yang senang-senang dulu, jangan ambil yang susah-susah. Yang senang-senang je. Kita ambil dulu dia punya bongkah-bongkah je saja. Jadi selalu cikgu kita mulakan dengan pandangan hadapan ya kalau lebih mudah. Dia tak kisah kalau tengok, kalau dia ikut pada
pelajar punya persepsi dia, kat mana yang lebih mudah. Kalau saya lebih suka ambil daripada pandangan hadapan tu. Jadi saya dah dapat bentuk tu sampai ke belakang, kita tengok bentuk tu je. Okey, baik. Okey. So, yang ni dah dapat. Ni semua rasanya dah komplit, tinggal lagi ada pandangan, ada lengkung dekat belakang ni lah. Ya. Lengkung tu, macam mana nak buat lengkung tu ya? Ini kita buat garisan lurus dulu. Ini satu tip lagi. Pelajar buat dulu garisan lurus. Sebab garisan lengkung tu mungkin dia banyak kerja sikit. Betul. So, kita dapat garisan lurus. Garisan lurus banyak ni ya. So, untuk lengkung, ini cuma suku bulatan. So, suku bulatan, konsep dia tetap kita akan gunakan 4 center method. Okay. So, mana nak dapatkan dia punya pusat? Itu kita tanya. Pusat dia dekat mana? Pusatnya di mana, Haziq? Agak-agak tahu tak Haziq di mana? Mana pusat dia? Sudut belah kanan bawah. Sebelah kanan bawah. Sebelah kanan bawah. Ni macam ni. Betul tak? Okey, nampak. Okey, kita tengok, teruskan. So, ni. Nampak dia punya pusat dia di sini. Ya. Bagus, Haziq. Okey, terima kasih, Haziq. Bila dah dapat pusat, barulah kita buat garisan lengkung dia. Okey. Bolkan. Bila dah dapat benda ni, garisan ni, dia sama di sebelah belakang. Okey. Cuma kita nak ambil, kita ambil jarak ni je. Ni, jarak ni, pindah je pusat tadi. So, kita dah boleh buat sebenarnya lengkung untuk yang belakang. Ya. Jadi dah mudah lah. Dah dapat, boleh lah. Tinggal hitamkan saja. Tinggal hitamkan je. Okey. Jadi tak adalah susah mana sebenarnya. Okey, tak adalah susah mana untuk pelajar menyelesaikan soalan isometri. Cuma pelajar dia ni tak suka untuk berimajinasi. Fikir tu lebih sikit aja. Ya, kena usaha sikit lah fikir tu kan cikgu. Usaha sikit je. Okey. Seterusnya kita ada soalan macam mana pula cikgu? Okey. Dia bentuk soalan dia lebih kurang macam tu je. Ni saja bentuk soalan. Cuma yang berbezanya adalah bentuknya saja kan cikgu? Cuma yang agak sukar sikit tu yang ni pun kira agak senang lagi pasal lengkung ni pada permukaan yang rata. Dia bukan pada permukaan yang serong. Kalau contoh lengkung tu pada permukaan serong sini, yang tu susah sikit lah. Okey. Okey. Jadi macam biasa kita buat bongkar dia dulu. Kotak dulu. Ini penting belajar. Saya dah ingat dalam langkahnya. Sebab kotak ni ada markah. Sebab itu saya kata tadi markah konsep dia walaupun tak banyak tapi ada markah. Itu penting cikgu, markah kecil tu. Jangan buang satu pun. Kalau boleh setengah pun jangan buang. Betul. Even satu kan. Jangan buang. Okey, ini dah ambil mana ni? Kan? Kita ambil hadapan dulu. Bukannya susah pun kan? Kemudian kita nak gambarkan pula. Ini bentuk yang ada kat sini ni dengan sini. Ni dah dapat. Cuma yang ni kenapa dia sampai separuh? Ni sampai sini, separuh sini. Atas ni akan jadi lengkung. So, bila lengkung apa konsep dia? Ni lah kotak ni. Ini ada setengah saja. Tetap dia akan buat rhombus. 4 rhombus tu digabungkan. So, dah dapatkan dia punya pusat. Mana pusat? Ini satu pusat. Ini satu pusat. Okay. Barulah kita buat. Baru dapat lengkungan dia tu. Dia satu-satulah ni. Limit dia sampai sini. Yang ni pusat ni sampai sini. Tergabung barulah nampak cantik. Okey. Bolkan. Jangan lupa. Bila dah dapat pusat, kita boleh pindahkan je pusat tu. Pindahkan mana? Pindahkan ke belakang lah. Berapa? Sudut ikut sudut ISO lah 30 darjah. So dapat pusat sini, satu lagi dapat pusat kat situ untuk dapatkan lengkung di sebelah belakang. Jadi yang lain tu dia agak sukar sikit dekat sini sebab ada dia gabungkan dua permukaan serong, sini serong, sini serong. So digabungkan. So macam mana bila digabungkan
dua permukaan serong tu. Okey, digambarkan dulu. Okey, bentuk serong daripada pandangan sisi. Ni. Sampai situ saja kita nak dapatkan point tu. Kalau point tu kalau tengok daripada pandangan atas, di mana pula point dia? Okey, ni, point ni. Okey. Yang garisan ni, serong ni daripada pandangan sisi. Hadapan. Oh, tu hadapan. Ini sisi, tengok. Tak boleh. Kalau bawah dia mesti hadapan. Okey. Okey, ni hadapan. Ini sisi. Oh, terbalik. Faham? Kemudian, kenapa ada dua garisan ni? Dua garisan tu sebab dia ada gap jarak ni kan. Kita kira ambil buat dua garisan selari. Kita nak dapatkan titik ni dekat mana? Sebab sini, kita tak tahu ukuran dia berapa. So, bila kita dapat sini, barulah kita dapat dia punya cross point ni akan jadi ukuran. Kemudian titik ni kita sambung je lah macam ni. Ini dah adalah belakang tu dah tepat lah. Ya, kita tinggal sambung je dia. Sambung saja. Dapatlah jadilah. Maka itulah rupa terakhirnya cikgu. Ya. Okey, baik. Untuk soalan 5, Daniel faham tak Daniel setakat ni? Thumbs up kalau faham. Okey, bagus Daniel. Okey, alright, bagus. Nampak kita dah buat 5 soalan dan sekarang ni cikgu kita nak bagi mereka berehat buat kali terakhir sebelum kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Kembali dulu. selepas ini. Dulu, hancur teh dulu. Kembali selepas ini dalam Sukses SPM 2021. Kita bancuh teh dulu. Ya, betul. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali dalam Sukses SPM 2021 bersama saya Wani Carey dalam subjek lukisan kejuruteraan. Masih lagi bersama dengan guru kita Cikgu Jamhuri Muhammad Jamil ataupun Cikgu Jam dan 6 murid dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar Seremban. Okey, anda semua dah berehat. Jom kita sambung dengan pembelajaran kita pada hari ini. Dipersilakan Cikgu. Ya, terima kasih Wani. Okey, kita sambung lagi mana yang sempat buat tier tu buat tier lah. Jadi kita tengok lagi contoh soalan. Ini contoh soalan. Kalau tengok ni memang dia agak bila jumpa soalan macam ni lah budak kepala dah serabut. Mencabar tu. Banyak macam mana satu, yang mana satu nak digambarkan. Yang mana satu agak mudah. Itulah. Kalau katakan susah nak gambar, contoh macam ni. Bagi saya lah, okey, saya ambil pandangan sisi ni. So pandangan sisi ni nak gambarkan, kita boleh buang dulu ini. Part ni kita buang dulu, tinggalkan. So saya nampak part ni saja. So part apa yang saya nampak tu, okey, part tu saja. Kita boleh buat by part. Okey, by bahagian, tak semestinya semua. Okey, macam-macam kaedah kita boleh buat. Okey, kita gambarkan dia punya jawapan. Okey, first mesti buat bongkah dulu. Bongkah dahulu. Yang ni tak buat bongkah pula. Nampak dia banyak ada kaedah lain pula. Dia by permukaan. Dia terus dapatkan permukaan. Mana permukaan? Tengok kalau kat sini tak nampak pun. Mana dia? Ni. Kan? Bahagian dulu. Diselesaikan. Ni. Selesai satu permukaan kat situ. Boleh juga. Tak ada masalah. Banyak kaedah. Kemudian okey, part mana? Dia akan nak buat part yang ni pula. Okey. Nampak? Kalau contoh macam ni, dalam dari segi pembahagian markah, dua permukaan yang betul akan dapat markah juga. Sama dengan bentuk, konsep bongkah tadi. Kalau kita buat bongkah tadi, dapat markah. Yang ni pun dua permukaan betul, tak ada bongkah ini kan? Bongkah asas dia tak ada, pun dapat markah juga. Maksudnya kalau ada murid yang lost, kalau lukis tu pun dapat markah dah cikgu? Ya, tak semestinya pelajar kena selesaikan semua tu betul tak? Kena buat bahagian dia betul yang terdapat markah. Ya. Yang tak betul tu tak apa. Itu tinggalkan awak macam mana kan. Betul. Kita buat apa yang mampu cikgu. Buat yang termampu. Cuba yang terbaik. Ya. Tapi janganlah. Jangan terus dalam kepala. Tak apa. Tinggal je. Jangan. Bila dah betul-betul blank dalam Dewan Pesaan, barulah tinggal. Ya, itu namanya belum cuba, belum tahu. Okey. So, didapatkan, digabungkan tiga ni. So, yang ni satu lagi permukaan. Okey.
Ini pun dah dapat permukaan. Kemudian dia nak gabungkan bahagian atas ni lah. Bahagian atas ni ada lengkung. Lepas tu di permukaan yang serong. Yang tu susah sikit. Yang tu yang saya kata perlu pelajar mahir ataupun murid-murid mahir kaedah pindah titik tadi. Pindah kaedah koordinat jadi pindah koordinat. Yang tu kena mahir. Okey. Untuk buat lengkung pada permukaan serong. Okey, kita tengok dulu mana permukaan ni. Tengok yang ni mana dia senang dulu. Okey, yang senang yang ni dulu. Kotak paling atas ni. Jadi kita lukis yang dulu kotak senang paling dulu. atas tu. Sebab yang belah sini dia yang kita nak buat garisan lengkung pada permukaan serong tu. Okey. Kita dah gambarkan dulu. Rupa bentuk ni kalau kita tengok sampai ke daripada depan sampai ke belakang. Itulah rupa bentuk dia. Ya. Okey. Kemudian bila kita gabung kat sini, kita nak dapatkan garisan ni. Macam garisan ni tengok kalau fokus betul-betul kat sini, dia bukan betul-betul berada pada garisan ni. Yang apa dia punya petak-petak ni. Dia ada gap sikit. Kita tak tahu berapa ukuran tu. Lebih sikit tu. Lebih sikit je. So murid-murid dia kena unjurkan saja sampai ke garisan ni. Sebab ini pentingnya garisan yang diselarikan ni. Ya. Barulah kita tahu kotak dia. Sebab dia tak ada actual size. Tak ada actual ukuran dia. Ukuran sebenar dia tak ada. Ya. So, bila dah dapat tu, mudahlah untuk menggambarkan kotak yang sini. Okey. Kemudian barulah kita nak memikirkan kaedah macam mana nak buat garisan lengkung pada permukaan yang serong. Okey. Ini pun ada dua juga. Satu garisan lengkung pada permukaan rata. Satu lagi lengkung pada permukaan serong. Yang rata, okey, kita tengok dapatkan dulu. Ini semua garisan lurus. Yang mudahlah garisan lurus ni saya anggap dia mudah. Okey. Yang susah ni. Ini adalah garisan lengkung pada permukaan rata. Flat surface. Apa kaedah dia tadi? 4 center method. 4 center method. Okay. Kita tanya pelajar lagi lah kot. Tanya lagi. Mana pusat dia kat yang untuk garisan lengkung ni? Siapa nak jawab? Alia, mana pusat lengkungnya? Dekat belakang. Belakang mana tu, Alia? Tengok atas, kiri, kanan, bawah, kiri, kanan. Kanan, atas. Kanan atas. Kanan, atas. Jadi belah situlah. Ya. Betul lah dia? Situ? Yakin? Dia akan ada area sini lah. Okey, bagus Alia. Bagus, terima kasih Alia. Okey. Itulah dia, nampak? Betul pun sebenarnya mana Alia. Pusat dia. Kita dah dapat. Bila dah dapat pusat, kita bolehlah buat lengkung. Ini direct kita pakai jangka lukis saja. Okey. Kemudian ni pada permukaan. Inilah permukaan ni tadi. Okey. Ini permukaan serong. Yang ada garisan lengkung. Yang itu kaedah pindah titik. Okey. Satu lagi tips dia biasanya grid ni. Saiz ni bila ada ukuran yang kita kena pindah titik ni, dia saiz dia memang 10 kali 10 mm. Dia besar-besar. Kalau yang tak ada pindah ukuran tu, saiz dia kecil. Okey. Jadi, inilah konsep dia. Pelajar perlu faham. Dah tunjuk tadi kan? Yang ni dah kira ulangan. Kita nak dapatkan dia punya macam mana kita nak dapatkan titik je. Okey, mana dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itulah dia markah kita. Okey. Jadi selesai untuk soalan 7 yang paling sukar lah untuk hari ini, Cikgu. Susah lah. Ini kira tahap susah ni. Jadi Kak Wani nak tanya murid atas talian semua macam mana? Agak-agak kalau keluar SPM nanti boleh jawab tak? Cuba tunjuk thumbs up sikit depan kamera kalau dah yakin boleh jawab. Boleh Cikgu. Kerana anda lah harapan Cikgu Jam hari ini. Okey Cikgu. Jadi terima kasih Wani ucapkan kepada Cikgu Jamhuri Muhammad Jamil dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar Seremban. Mungkin Cikgu boleh bagi kata-kata terakhir secara ringkas ni Cikgu. Okey, untuk kata-kata terakhir
bagi subjek isometri ni, pelajar kena tahu apa? Okey, kotak asas tadi. Selepas tu kaedah pindah titik yang perlu pelajar tahu. Tu je. Lepas tu lengkung rhombus. Tu je. Dapat kuasai 3 tu, konsep asas tu tadi, bagilah soalan turun daripada langit ke-7 pun insya-Allah pelajar boleh buat. Ya. Jadi jangan tinggalkan even satu garisan untuk dapatkan markah yang penuh. Ya, itu dia kata-kata daripada Cikgu Jam hari ini, dan Wani doakan agar semua yang sedang menyaksikan atau semua murid yang mengambil subjek ini dapat menjawab dengan cemerlangnya dan berjaya mendapatkan markah A+ untuk subjek lukisan kejuruteraan. Begitulah harapan ayah bunda. Terima kasih kepada Alia Atikah, Muhammad Nabil, Muhammad Ilham, Ahmad Danish Haikal, Ahmad Daniel dan juga Muhammad Haziq. Dan kepada anda semua, bersama dengan saya Wani Carey dalam Sukses SPM 2021. Bye-bye. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Iliani ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon SPM tahun 2021, khususnya kepada pelajar dari Sekolah Menengah Teknik Tuanku Jaafar. Teruskan perjuangan kamu, ingat pesan ibu bapa, ingat pesan guru dan buatlah sehabis baik untuk SPM tahun ini. Cikgu doakan semua pelajar dapat mencapai kejayaan yang diimpikan dan dapat berjaya di dunia dan akhirat. Stay safe, all the best and good luck everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfian bin Manasir dan anak saya Sarah Nur Afiqah binti Alfian. Harapan saya agar beliau berjaya mencapai kejayaan cemerlang sewaktu menghadapi peperiksaan SPM pada tahun ini. Semoga beliau mencapai kejayaan cemerlang, insya-Allah. Sekian, terima kasih.